just wanna run. Welcome back to my channel guys, selamat datang. Hari ni kita nak bincang pasal speedrun macam mana nak set up untuk speedrun. So ada banyak yang I nak share pasal setup. Okay, so first thing kita nak bincang pasal camber. Benda ni sangat penting Ini camber gauge. Okay, ini 110 scale punya camber gauge You boleh beli kat Shopee, Lazada, local seller, Hobby Store. Sangat-sangat berguna guys benda ni. Okay, especially yang nak buat speedrun ni. Okay, atau drag ke apa. Okay, so basically you nak tayar ni, 4 tayar ni. Okay, dia punya contact patch kat atas jalan raya kena 100% That means dia kena keseluruhan tayar ni, contact patch dia. Okay, so benda ni senang je. You letak kat tepi ni. Okay, ni ada screw adjuster ni, knob ni. So you adjust dia, ketatkan sikit. Okay, tekan kat bawah ni. Make sure papan ni kena ada lah, atau tempat surface yang sangat-sangat straight lurus. Ini biasa kita cakap setup board lah, kita panggil ni. Ini acrylic je, ada yang mahal juga, tapi acrylic ni I beli kat kedai acrylic je. Minta satu keping ni berapa belas je, bukan lah, dalam RM40, RM50 saya tak ingat lah, dah lama dah. Okay, so basically ni letak kat tepi, tekan kat bawah, and then tolak yang ke atas ni. Okay, you akan tengok dia punya contact patch dia. Alright, so sekarang kita tengok contact patch dia. Okay, dekat kosong lah. Okay, almost kat kosong. Okay, kadang-kadang tayar dia ada gelong sikit ke apa, biasalah. Okay, tapi make sure you dapat lah, at least you tahu dia almost dekat kosong. Okay, nampak tak? Alright, so then kita tengok ni pula. Okay, yang ni sengaja I dah negatifkan dia. So I dah masukkan tayar. So yang ni straight, yang ni dah macam ni dah sekarang, dah sengit sikit. Okay, so sengaja sebab I nak tunjuk you. Okay, so ni tekan, I tolak. So you tengok tak beza dia? Nampak tak beza dia? Dari banyak kan? So ni dia punya kedudukan lah. Sekarang dia dekat negatif 3 kalau tak salah I. So I nak bagi dia positif balik, I nak kosongkan balik. So senang je. Okay, gunalah apa-apa tools ke yang you ada. Okay, ini Allen key lah yang halus punya. Okay, then I set balik lah, I adjust balik. So yang ni I pegang kat tepi tayar ni, and then I set ni balik. Setup ni tak boleh nak rush guys. Setup ni kena buat slow. Satu-satu you kena check, satu-satu you kena set. Okay, tolak ni sikit kat sini, so at least you nampak tengok tadi kat 3 kan. Sekarang as I set, okay, I tekan sikit je, you tengok dia naik ke kosong. Okay, almost kat kosong kan. Macam tu lah I set. Alright, tengok. Okay, sikit kita turunkan sikit. Alright, tu je. So tadi kita dah buat camber, sekarang kita buat toe Okay, for toe pula. Okay, biasa toe kalau dia keluar depan ni positif. Okay, kalau dia masuk dalam macam ni ialah negatif So sekarang toe pun sama. Okay, depan ni I biar dia neutral, that means straight tapi belakang you boleh nampak belakang dia ada toe in sikit. Okay, mungkin dia ada dalam negatif 2 macam tu, sebab dia dah toe in. Okay, tapi yang depan ni I dah bagi dia neutral. Okay, so ini I set up, biasa set up macam ni lah. Okay, sebab biasa kalau dia dah laju, okay, belakang dengan force dia akan almost dia akan buka sikit. Okay, dia akan neutral balik. So that's why biasa kalau you tengok apa-apa kit ke atau RTR ke, toe belakang always, tak kisah you main apa-apa, dia akan ke dalam sikit, which is negatif. 1 ke 2 ke 3, depends on your track and your condition jalan lah. Okay, atau genre you nak main apa, speedrun ke, drag ke, bashing ke, atau track dekat off-road ke, on-road ke. And then depan pula, okay, you tak nak dia buka sangat. Okay, sebab kalau toe out ni biasanya, atau positif toe ni, biasa kalau orang main track, okay,
sebab dia nak pusing dia nak lagi cepat atau dia tarik masuk corner. Tayar dalam ni, okey, bila corner sebelah sini, tayar dalam ni dia akan tarik cepat masuk dalam. So that's why dia buat toe out. Okey, so sekarang kita bincang pasal droop dengan ride height guys. Okey, so droop dengan ride height sangat penting juga. Okey, especially when for high speeds Kita ni main bukan slow-slow kan. Kita biasa nak pergi 100, 150, 200 kan. So kita nak laju. Lagipun kena ingat kereta kecil-kecil macam 112 ke 114 ke even 110 pun dia ringan tau. Dia dalam 2 kilo, 2.3 4 kilo macam tu lah. Okay, so bila dia ringan, make sure you kena adjust dia punya ride height dia betul-betul. Kalau you perasan kereta I ni, depan dia rendah, betul, depan rendah, belakang dia tinggi. Sebab I tak nak bila kereta tengah laju, okay, dia terangkat depan. Bila terangkat, okay, kereta terbabas lah. So always kat belakang ni I letak tinggi. Okay, I example lah. Okay, mungkin belakang I letak, okay, 40 mm. Okay, I bagi example je example je, bukan 40 lah, katakan 30 mm lah. 30 mm dia punya tinggi dari chassis hingga ke lantai. Okay, 30 mm. So depan I letak mungkin dalam 15. Okay, 15 mm atau 12 mm katakan. Itu beza dia. So you nak dia macam ni, you tak nak dia straight atau you tak nak dia jongking ke belakang macam ni, you nak dia depan macam ni. Okay, so itu I set up ride height lah. Okay, droop pula, kalau you tengok I punya arm I bagi dia straight depan. Okay, I bagi straight, and then dia punya shock pun I adjust. Okay, dia punya screw hole tu dia punya lubang screw tu letak yang paling bawah. Okay, yang dekat shock tower ni letak paling bawah, yang ni I letak paling luar lah. Okay, dia ada sebab juga kenapa I buat macam tu. Okay, kalau belakang, okay, I letak yang paling tinggi. Okay, yang paling atas sekali. Tak tahu boleh nampak ke tak. Okay, dia punya shock screw lubang tu dekat shock tower I letak yang paling atas. Okay, yang ni kat dalam tu pula I letak kat luar lah. Okay, tak tahu boleh nampak ke tak. Okay, so sambung pasal dia punya droop dengan ride height semua Okay, sebab kita ini semua aerodynamic juga tau. Okay, so depan shock dia lembut. Okay, kenapa I buat shock dia lembut? Sebab dia punya force daripada angin tu dia akan turun ke depan. Okay, tapi you tak nak dia lembut sangat tu. Okay, dia cukup-cukup lah. Okay, macam Maggie cukup rasa Okay, dia kena cukup-cukup. Okay, you kena adjust lah according. Kalau you main dalam 100-120 km, bila you tengah speed you rasa bunyi ada cicit tu kena macam lantai tu, tu mungkin dia kena depan ke atau belakang. Itu kena check balik kan. So depan I letak minyak diff bukan minyak shock. I letak minyak diff 3000. Belakang I letak minyak diff juga 5000. And then dalam ni kalau you perasan dalam ni ada letak plastik stopper lah. We call this a stopper. Kita panggil ni stopper stopper ni, so dia tak bottom up dekat chassis. Ok, yang ni tengok dia dah bottom up. Dia ada lagi ruang sikit. Tengok ada tolak sampai ke penuh, tapi dia still ada ruang. Ok, belakang pula, belakang pun ada stopper juga Tengok dekat shock dia tu ada stopper. Ok, ni maksimum dia. Yang ni tengok keras sikit, nampak tak dia slow, melantun dia. Yang ni pun kalau dia tekan sampai hujung, ni tengok ada ruang lagi. Okay, nampak tak ada ruang lagi. Alright, pasal drive shaft drive shaft, biasa kalau kita beli kereta baru kita ingat semua ok lah, cantik, straight, tapi kena check juga. Sebab masa I check I punya drive shaft I perasan lah ada yang bengkok, macam dog bone belakang dengan drive shaft depan ni. Okay, dia ada juga yang bengkok. Dia tak 100% straight. So nanti bila I nak run, I akan belilah yang elok sikit, yang baru. Sebab I tak nak ada yang
drive shaft atau dog bone yang bengkok, sebab yang tu akan rosakkan I punya diff atau I punya bearing, banyak benda lah. Also performance in terms of speed, also dia boleh kurangkan. So make sure yang tu kena almost 100% straight dengan drive shaft sekali. Drive shaft yang tengah tu, yang pegang, yang tengah-tengah tu yang tu pun penting sangat. Okay, drive shaft, dog bone, CVD ke UJ, kena check, make sure dia 100% straight. Tayar pula sangat penting untuk speed run. Kita pakai tayar foam. Depan ni I pakai 26mm, dia punya tebal dia, tinggi dia 65 ke 66mm. Belakang 45mm tebal, tinggi samalah, tapi belakang ada offset. Ni tayar Exit, I order dari US. Tayar ni mahal, satu set pun dah 100 lebih I beli. Tayar depan ni tayar GQ 26mm yang ni tak ada offset. So yang ni I belum test lagi, harap semua ok lah. Tapi sangat penting untuk balancekan tayar you. Ok, nanti I akan buatlah lagi satu video macam mana nak balancekan tayar. Tapi sangat penting untuk balancekan tayar, sebab dia akan bantu you untuk protect you punya drive shaft atau dog bone you. Bukan drive shaft lah, sorry, you punya CVD you, dog bone, protect you punya bearing, banyak faktor. Speed pun dia akan bantu juga, sebab dia lagi smooth kan, dia tak gelong-gelong macam tayar pancit tu. So dia akanlah bagi you speed extra sikit. So keseluruhan kereta you bila dah set up betul-betul, and then tayar you tak balance kan, tak guna juga. So sangat penting. Macam kereta betul yang kita bawa tu, biasa lepas servis ke every 3 months ke 6 months kita akan pergi balance kan tayar, and then kita akan set balik alignment. Samalah kan, sebab dia wear and tear. Lagi satu yang kita kena check ialah balance kereta you, kedudukan dia, dia seimbang ke tak seimbang ke. Okay, so biasa I pakai je lah tight screwdriver I angkat, I tengok, nampak tak dia tak seimbang, tak straight. Tayar sebelah sana dia kena lantai dulu, okay, baru duduk, nampak. Okay, so yang ni sebab I belum masukkan bateri lagi, so I nak tunjuk you je lah. Okay, so lepas dah masukkan bateri, I try lah pula. Ni full setup, semua dah ada dalam ni. Okay, elektronik semua dah ada, bateri just nak masuk body shell je. So I angkat pula sekarang dengan bateri, dengan semua complete elektronik. Sekarang dia more balance, perasan tak? Itu cara I check lah, mata kasar. Untuk speedrun, servo sangat-sangat penting. Jangan guna yang kg rendah atau torque rendah. Gunalah yang elok sikit. Tak kisah kalau dia brushless ke, dia brush ke, collars tak ada collars, tak apa. Janji dia kg dia tinggi. Servo ni bila main speedrun ke drag, you tak nak dia laju, you tak payah pun nak pakai yang laju. Janji dia, quality dia ada. Okay, tak payahlah mahal sangat, quality dia ada, tapi dia boleh pegang you punya tayar depan tu. You tak nak dia ada free play dekat servo, sebab yang tu itu memang akan buat kereta you terbabas lah. Okay, so pakailah servo yang dia punya torque tinggi atau dia punya kg tinggi. Okay. Untuk electronics, tak kisahlah you nak pakai electronics apa, itu ikut kemampuan masing-masing. Okay, you nak beli hobby wing ke, you nak pakai yang Toro ke, nak pakai apa-apalah, Tikin ke atau Castle ke, itu terpulang. Yang tu ikut you punya kemampuan nak beli ESC atau motor apa atau jenama apa. Okay, berapa M, berapa kV, itu you kena R&D sikit lah. Pasal sebab yang ni terpulang, dia tak ada betul, tak ada salah. Okay, tak payah nak ikut setting-setting orang nak bila nak guna electronics ke apa. Masing-masing dia ada cara dia nak set up, sebab yang ni semua peranan dia ada banyak juga, macam gearing. Okay, and then dia punya bateri lagi, you nak pakai untuk berapa S, you nak berapa M, you nak kelajuan you, you nak push kelajuan you berapa. So depends. Yang ni susah nak cakap lah. Okay, macam I ni, I pakai Mamba X 6S, and then Mamba Monster X, and then I pakai KV 2200 lah.
Tak boleh cakap oh dia mampu, dia boleh beli ni tu, tak payah cakap macam tu lah. Itu macam saya cakap, kemampuan masing-masing. Kapasitor ni sangat penting untuk bantu ASC lah, supaya dia tak ada voltage dip yang terlalu banyak. Dia akan bagi consistent flow of supply of current. So memang dalam ASC memang dah ada kapasitor, tapi yang external ni untuk bantu dia lah, to help improve further. Ya, lagi satu you kena tengok macam I pakai bullet connector ni, yang ni I masukkan 8mm. Dekat bateri pun sama lah, okay. Sebab high flow current kan, M pun draw tinggi, lagi-lagi kita pakai motor besar, okay. So of course kita kena ada support system yang sangat bagus. So saling membantu lah basically keempat komponen ni, which is the motor, capacitor, PSC dengan bateri. Okay, so bateri pun pakailah yang elok, yang bagus sikit. Jangan pakai bateri yang murah, lepas tu tanya kenapa speed tak naik. Gunalah bateri yang C rating yang tinggi. Ikut you lah, dia punya milliamp tu ikut suka hati you atau kemampuan you atau setup kereta you macam mana. Tapi kalau boleh pakai C rating yang tinggi, lebih 100, 120, 100, banyaklah sekarang ada, tapi jangan pakai yang C rating rendah. And then connector dia, kalau boleh jangan pakai yang T-plug atau DINS plug atau XT60 kalau nak buat speedrun. Pakailah connector yang besar sikit. Sekurang-kurangnya pun at least pakai yang 6mm, 6.5mm. Kalau yang tak pandai atau tak suka pakai bullet connector macam ni, pakailah XT90. XT90 dia besar sikit, at least dia boleh draw lah dalam 100-120M macam tu kalau tak salah I. So last sekali guys, controller atau transmitter, ada banyak jenama kat luar sana, Dambu RC, Radio Link, ada Noble NB4, Futaba and so on. Okay, yang ni ada range yang bagus lah kalau nak buat speedrun. Macam pilihan I pakai Futaba lah. Sebelum ni I pakai Sanwa, tapi Sanwa dia bagus untuk race, untuk competition dalam track lah. Kalau main speedrun dia tak sesuai lah. Walaupun dia remote bagus, memang dia sangat-sangat responsif. That's why racer semua suka pakai Sanwa. Tapi kalau untuk range, macam I main race and I also main speedrun, drag ke apa-apalah. So I ambil all in one, so I ambil Futaba. So Futaba range dia sangat-sangat bagus, tapi ikut, again nak cakap, ikut kemampuan. So kalau beginner, biasa I bagi tahu yang Dambu RC atau Ready Link dah cukup bagus lah. Sekarang ada macam-macam lah orang buat range extender, range booster. Boleh lah tengok video YouTube. I tak buat lagi, tapi boleh check lah video YouTube orang lain. Okay, and then lagi satu ni, antenna ni, kalau you perasan, antenna ni I tak gulung-gulung ke apa Antenna ni kalau boleh jangan gulung, biar dia macam tu je. You nak letak tube shrink ke apa kat belakang, okay boleh, tapi jangan pergi letak atau jangan gulungkan And then kalau boleh jauhkan daripada komponen elektrik yang lain. Jauhkan daripada komponen elektrik yang lain. So I letak I punya receiver, okay, kat belakang sekali. Antenna I biarkan macam tu je. Okay, sebab I nak dia range dia lagi wider. Okay, so itu je lah. Okay, kalau ada apa-apa soalan, sebelum tu jangan nak bagi tahu ni I punya GPS speed performance analyzer lah, atau speed check. So ada dua jenis lah. Yang ni satu yang boleh gunakan app kat phone, satu SkyRC juga yang tu. Yang tu murah sikit, yang ni mahal sikit lah. I think tak ada beza sangat, tak beza banyak sangat, dalam RM50 macam tu je beza dia. Okay guys, so itu je lah I nak cerita pasal speedrun. Kalau ada apa-apa soalan, kalau nak tanya apa-apa, boleh just tanyalah soalan dalam comment section tu. Nanti I ada masa I akan jawab.
Itu je geng. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like dan share. Thank you.